Jika anda terlanjur dan melakukan perbuatan yang terkeji dengan kekasih anda dan menyebabkan kekasih anda hamil, apakah jalan keluar Islam yang dapat menyelesaikan masalah anda? Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Dalam semangat pagi pada kali ini saya akan memperkatakan tentang orang yang terlanjur melakukan perzinaan dengan kekasihnya dan kekasihnya mengandung. Apakah jalan keluar yang ditetapkan dalam hukum fiqh? Ya, kalau kita merujuk kepada hukum fiqh yang diamal di kebanyakan negara di Asia Tenggara ini, di negara berbahasa Melayu termasuk Malaysia, kita akan mendapati bahawa anak itu memang tidak boleh di-ban kepada bapaknya berdasar kepada hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pelbagai negeri. Tetapi ada satu negeri saja di Malaysia yang membenarkan anak yang anak yang tak sah taraf ataupun anak zina di-ban kepada bapa biologinya sekiranya bapaknya mengaku sebagai anak dan berkahwin dengan kekasihnya yang mengandung dan belum lagi mengangkat nikah dengannya itu. Dan itu adalah satu-satunya negeri di Malaysia yang membenarkan perkara itu. Jadi sekiranya sesiapa yang mempunyai masalah yaitu pernah melakukan perkara yang terkeji, yang haram di dalam Islam itu dengan kekasih anda, maka anda bolehlah cuba mencari penyelesaian dengan pergi ke Perlis, mengangkat nikah di sana. Ini adalah jalan keluar yang saya nampak dapat dilakukan di Malaysia, kerana di Perlis saya membenarkan anak zina itu dibankan kepada bapaknya sekiranya bapaknya berkahwin dengan ibunya dan mengaku anak itu anak dia. Dan mengikut yang ditetapkan dalam peruntukan undang-undang atau peraturan rumah tangga Islam di Perlis, iaitu pasti anak itu berada dalam kandungan ibunya 6 bulan 1 detik. Ya, itu adalah jalan keluar yang ada. Tetapi tidak lama dulu saya juga pernah membaca berita mengatakan Mahkamah Rayuan di Kuala Lumpur membenarkan pendaftaran negara membankan anak luar nikah. Ada fatwa, ada juga penghakiman itu dibuat oleh Mahkamah Rayuan di Kuala Lumpur. Tapi sudah tentu bukan mudah untuk nak berkahwin walaupun mahkamah dibenarkan, kerana masalah-masalah majlis ataupun pihak Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam memang memandang perkara itu satu perkara yang tidak digalakkan di Malaysia. Kalau dalam pendaftaran pihak Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia itu tidak mendengar kata mereka, tidak mendengar fatwa mereka dan hukum mereka, hukum Jabatan Agama Islam, mungkin tidak masalah lah, tapi takut-takut pihak pendaftaran negara itu sendiri memang tidak ikut pandangan Mahkamah Rayuan, tapi nak ikut
fatwa para mufti, tak nak ikut fatwa yang dikeluar oleh Mufti Perlis. Itu jadi masalah. Tetapi saya ingin di sini bagi mereka yang tidak tahu. Sebenarnya saya telah menulis perkara ini mungkin 20 tahun lepas, 20 tahun atau 15 tahun, lebih 15 tahun lepas, menulis perkara ini dalam majalah Islam dan dalam Mingguan Islam. Kalau tak silap 2 rencana atau 3 rencana, iaitu mencari jalan keluar kepada anak luar nikah yang begitu ramai dalam masyarakat. Dibankan Abdullah, dibankan macam-macam nama. Itu yang saya tulis, dan ini berdasar kepada hukum fiqh. Saya ingin terang di sini tentang anak luar nikah ini. Sebenarnya tidak ada hukum yang jelas 100%, hukum qat'iyah yang 100% di dalam Quran dan di dalam hadis. Dengan itu ulama berbeza pandangan. Ulama satu pandangan yang merupakan pandangan ramai ulama ataupun majoriti ulama mengatakan tidak boleh, sebab ini berarti anda mau menggalakkan penzinaan, kata begitu. Tetapi mereka tidak lihat dari segi bahawa anak yang keluar itu adalah tidak berdosa. Kenapa kita nak memangsakan mereka? Kita nak mangsa, bukan soal untuk menggalak perzinaan, tetapi kita nak menyelesaikan anak yang tak sah taraf. Malah ada fatwa pun, ini termasuk dalam Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i sendiri, yang mengatakan anak biologi itu boleh berkahwin dengan bapa biologinya. Jadi bapa biologi itu boleh berkahwin dengan anak zinanya. Dan ini pandangan sudah tentu pandangan yang tidak bagus. Tapi kena faham, ini pandangan fiqh. Iaitu pandangan fiqh. Jadi jika Al-Quran tidak ada jelas 100%, jika hadis juga ada masalah, kita boleh ikut fiqh. Ikut yang mana sahaja yang kita fikir bahawa itu layak. Kalau nak suruh saya ikut mazhab Syafi'i, iaitu mengatakan bapa yang berzina dengan emak itu dan kita boleh kahwin dengan anak biologi itu, saya tidak terima. Saya tidak terima, dan anda berhak tidak menerima pandangan itu. Anda boleh terima pandangan lain, pandangan yang mengatakan bahawa anak itu yang kita berzina dengan ibunya itu, kita boleh bankan dia kepada bapa. Sebab ada ulama-ulama yang mengatakan begitu, seperti Ishaq bin Rahawai, Hasan Basri. Hasan Basri ini adalah tabi'in. Hasan Basri, Ishaq bin Rahawai, dan Ibnu Taimiyah sendiri pun, Ibnu Qayyim pun berkata begitu juga. Setengah-setengah mereka bukan sahaja membenarkan anak luar nikah itu diban kepada bapa kerana berada di dalam perut 6 bulan 1 detik, tapi juga ada yang membenarkan sampai anak itu sudah keluar daripada sudah lahir pun boleh diban juga, boleh ban kepada bapa juga. Tapi yang ada di Malaysia pada waktu sekarang ini, sebagai nasihat daripada saya pada waktu pagi ini, iaitu yang seperti saya sebut di Perlis, iaitu yang ada dalam kandungan 6 bulan, kalaulah anda berzina dengan kekasih anda dan berada anak itu, bayi itu ada 6 bulan 1 detik, boleh pergi ke Perlis untuk membenkan ataupun menikah dengan kekasih anda itu, dan dengan sendirinya anak anda itu tidak menjadi orang yang tak sah taraf, boleh dibenkan kepada anda dan boleh makan harta dan segala hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak biasa. Ya, ini adalah salah satu cara untuk nak menyelesaikan masalah itu. Dan kalau mau merujuk kepada
keputusan mahkamah rayuan itu pun boleh juga. Perkara ini anda boleh pergi kaji sendiri di mana buka anda boleh cari dalam internet. Saya tengok sekarang ini, pada waktu dulu memanglah tidak ada orang nak bercakap tentang perkara ini, tapi apabila saya membuat tulisan kajian saya kepada perkara ini disiarkan dalam Mingguan Malaysia, dan utusan Malaysia telah membuka mata ramai orang dan menyebabkan Perlis juga mengambil pandangan yang sama, sebab semuanya ada dalam kitab, semua ada, kerana masalah fiqh. Dan saya lihat bahawa PAS sendiri pun dalam harakah telah memberi pandangan yang sama perkara itu. Tapi masih ada mufti-mufti yang memang hadir fikir, yang one track thinking, yang satu aliran fikiran, memang masih tidak berganja kerana mereka masih menganggap perkara itu salah. Mereka tidak menilai bahawa ini adalah masalah fiqh. Masalah fiqh memang berbeza pandangan. Kita tidak boleh ambil satu pandangan kerana masalah fiqh ia bukan masalah Tuhan, masalah kita yang ijtihad. Kalau masalah Tuhan ialah masalah yang ada dalam Quran. Kalau masalah Nabi iaitu masalah yang berada dalam hadis. Tapi soal anak zina, soal anak luar nikah ini tidak jelas di dalam Al-Quran. Ada bermacam-macam tafsiran, ada bermacam-macam huraian. Apabila ada tafsiran, ada huraian, maka ia tidak muktamad. Begitu juga soal hadis. Hadis pun begitu. Dan oleh kerana dorongan ini pendek untuk nasihat waktu pagi, memberi semangat waktu pagi, saya tidak dapat nak huraikan secara panjang lah. Tapi anda boleh cari rencana saya di dalam internet. Mungkin ada pihak-pihak tertentu menyimpan rencana itu dalam internet, dan boleh baca perkara itu untuk nak mencari pengetahuan yang lebih jelas tentang perkara itu. Juga boleh cari pandangan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainal Abidin, dan juga di dalam akhbar harakah dan pihak-pihak lain lagi. Mereka memberi pandangan yang sama seperti yang saya bagi. Dan pandangan saya ini bukan pandangan saya, tapi pandangan-pandangan ulama terdahulu seperti Hasan Basri, Ishaq bin Rahawai, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Malah pandangan juga ia merupakan pandangan ulama kontemporari, iaitu Dr. Yusuf Qaradawi. Okey, setakat ini saja untuk pagi ini, dan kita berjumpa lagi besok dalam semangat pagi besok. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.